Kita berimpun sama-sama doa dalam hati. Tacia Tongsing Mota. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang pimpin kidung, sila lihat bilangan 263. Liang Pai Liu Shusan So, 263, Liu San. Ayat pertama, Ije. Yesus sahabatku yang saku ditanggungnya, sungguh heran anugerahnya, Allah kepadanya, betapa banyak karma yang mengalir tercurah. Karena segala berkat serahkan padanya. Ayat kedua, dia cek. Bila jumpa pencobaan atau penderitaan, janganlah berputus asa. Engkau kepadanya, adakah kawan seperti yang buruk rasakan sesat, kita lemah dia datanglah kepadanya. Ayat ketiga di Sansie. Berkeluh kesah kita, menanggung beban berat. Tuhan tempat perlindungan, mohonlah kepadanya. Bila ditinggalkan datanglah kepadanya, yang menjaga dan tiada duka dalamnya. Sila lihat lagi bilangan 120. Ipai Ershi 120. I Erling. Ayat pertama, Tijie. Ku sembahkan Kau, ya Yesus, semuanya dengan rela. Ku mau selalu sadar Tuhan selalu dekat dengan sembahkan semua, sembahkan semua. Ada yang mulia, sembahkan semua. Ayat kedua, dia cik. Ku sembahkan Kau, ya Yesus, dengan hati yang tulus. Senang duniaku tinggalkanmu, oh Tuhan terimaku. Sembahkan semua, sembahkan semua. Ada yang mulia, sembahkan semua. Sila lihat lagi bilangan 167. Ipai Liu Shishi
167 167。Pertama titik. Akulah salib Yesus ikutnya berperang, takkan malu aku Tuhan bertangani jiwa Dia berjuang dan hancurkan tipu daya iblis, terima banyak penderitaan akan dapat berkat. Kedua dia kenakan pakaian perang turut perintah Tuhan, maju terjang kubur musuh Injilnya tersebar, sandar Tuhan pantang mundur, pasti akan menang, tekun sabar sampai akhir, sampai masuk surga. Ayat ketiga di Sanjay. Tuhan memimpin laskarnya pada iblis musnah pada hari kemenangan, semua nyanyi kirang bila sanda datang lagi di hari yang mulia, semua sehati menyembah dan memuji Dia. Sila lihat lagi bilangan 285. Liang pai pa shi u. 285. Pa u. Pertama titik. Kasih setia dan anugerah Allah luas bagaikan samudra, lepaskan tanpa menuju bakalan, pasti berkatnya berlimpah. Pergi ke laut-laut, bencana manusia, ke lautan dalam terjang semua, bila terjang dunia. Ayat kedua titik. Ada yang hanya bertegur, lihatlah berdiri jadi penonton. Orang demikian haruslah berani naik ke kapal berlayar, pergi ke laut-laut, bencana manusia, ke lautan dalam terjang semua, kirang terjang dunia. Ayat ketiga di Sanjay. Ada yang hanya berani mencoba berlayar di tepi pantai, takut menerjang ombak serta badai, akhirnya tiada hasil. Pergi ke laut-laut, bencana manusia, ke lautan dalam terjang semua, kirang terjang dunia. Ayat keempat.
Pergilah jadi pencela manusia, bertolak ke laut yang dalam. Sandarlah kasih, dia pasti membantu, hasilnya banyak kiralah. Pergi ke laut dalam, pencela manusia. Ke lautan dalam terjun semua, hilang terjangkaunya. Pimpinan Kidung sampai di sini. Haleluya. Sama-sama doa dalam hati. 我们大家同心默祷。 Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus memulahkan kebaktian. 奉主耶稣圣名开始聚会。 Pertama-tama kita memuji Tuhan, Kidung bilangan 51E. 首先，我们一起站立唱赞美诗第51首讲。 Aku zaman terbuka, mengenang di mangsanya, membungkus terdusta, mengalir darah dasar. Menderita semoga Kau, cuci bersih dosaku. Walau berbuat jahat, lihatlah Taurat yang malam berdeskan, akan disebarkan. Hanya sandar darahnya, manusia dibenarkan. Baik hidup di dunia, atau mati dalamnya. Akhir zamanku nanti, lihat yang menghakimi. Waktu zaman terbuka, ku menang di panggilannya. Sila duduk. 大家请坐。 Pertama-tama diucapkan salam damai sejahtera kepada saudara dan saudari seiman, para penjabat kudus yang dikasihi sekalian. 首先在这里问候在座的长子们、弟兄姐妹们大家平安。 Syukur karena pada Sabat ini sekali lagi kita dapat memperingati dan menguduskan hari Sabat. 非常的感谢神，在今天的安息日，我们能够再次的去遵守主的圣日。 Kita dapat mempelajari firman Tuhan sebagai makanan bagi rohani kita. 我们能够来去学习神的道，来成为我们属灵的粮食。 Selanjutnya kita sama-sama berdoa, mohon Tuhan memimpin kebaktian kita.
接下来我们一起做祷告，求主带领今天的聚会。 Mari kita sama-sama berdoa. 我们大家同心祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Sekali lagi mengucapkan salam damai sejahtera, salam hari Sabat kepada saudara-saudari seiman dan para penjabat kudus sekalian. 再次的向在座的长子们、同工们和主所爱的弟兄们，大家平安。 Judul firman Tuhan sebagai dorongan bersama pada kali ini ialah Tuhan Bukit Batuku. 作为这次的题目就是耶和华是我的岩石。 Mari kita rujuk Mazmur pasal 18 ayat 3. 我们大家翻开诗篇的第18章第2节。
Mazmur pasal 18 ayat 3. 诗篇的18章2节， Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. 耶和华是我的原石，我的山寨，我的救主，我的神，我的磐石，我所投靠的，他是我的盾牌，是拯救我的脚，是我的高台。 Dalam pasal 18 Mazmur ini Daud menyampaikan kesyukurannya kepada Tuhan. 在大卫的诗篇第18篇，这里是所讲述他感谢神的话， Karena Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. 因为呢，耶和华已经拯救大卫脱离一切仇敌和扫罗的之手的日子。 Maka di ayat 3 di sini Daud dia menggunakan kiasan untuk menggambarkan perbuatan-perbuatan Allah kepadanya. 在诗篇的18篇的2节，大卫是用他的一些意境来去诉说耶和华神来去拯救他。 Kalau kita hitung di sini lebih kurang ada 7. 如果我们这里数算的话，大概是有7种。 Yang pertama bukit batuku. 第一样就是我的岩石， Yang kedua kubu pertahananku. 第二是我的山寨， Yang ketiga penyelamatku. 第三是我的救主， Yang keempat gunung batuku. 第四是我的磐石， Yang kelima perisaiku. 第五是我的盾牌， Yang keenam tanduk keselamatanku. 接下来是拯救我的脚， Dan yang ketujuh kota bentengku. 第七是我的高台。 7 merupakan angka yang sempurna. 7是一个完整的数字， Menunjukkan Tuhan Allah kita itu adalah Tuhan yang sempurna. 这是指明说我们的神是完全的神。 Dalam kesempatan ini kita akan belajar Tuhan adalah bukit batuku. 接着这次机会呢，我们来去学习耶和华是我的岩石。 Apakah itu bukit batu? 什么是岩石呢？ Bukit batu merujuk kepada bukit yang sebahagian besarnya terdiri daripada batu-batu. 岩石就是说指的一座山，它的大部分都是由坚硬的石头组成的。 Sama seperti kalau di Sabah Gunung Kinabalu. 如果在沙巴，比如说就是那个神山， Cuma bukit ini lebih rendah daripada gunung. 可是呢，这个山丘它是比山微小一点。 Pada zaman dahulu orang menggunakan palu ataupun tukul untuk memecahkan bukit batu. 以前呢，人类是用锤子来去开采岩石， Untuk digunakan dalam membina rumah dan sebagainya. 是作为建造房子或者其他的用途的。 Kita akan meninjau di dalam Alkitab beberapa contoh ataupun beberapa perkara yang ada kaitan dengan bukit batu. 我们会从圣经上来去查考几个例子有关岩石的事情。 Dan seterusnya kita akan mengambil pengajaran-pengajaran di dalamnya. 我们就从当中来去吸取教训。 Kita belajar
butir yang pertama. 我们来学习第一点， Dari bukit batu keluar air minum. 就是呢从岩石中流出水来。 Mari kita lihat Keluaran pasal 17 ayat 6. 我们来看出埃及记的17章第6节， Keluaran pasal 17 ayat 6. 出埃及记17章第6节， Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. 我必在河烈的磐石那里站在你的面前，你要击打磐石，从磐石里必有水流出来，使百姓可以喝。摩西就在以色列的长老眼前这样行了。 Kita tahu sewaktu orang Israel dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. 我们知道，当以色列百姓前往Orang Israel menuju tanah Kanaan. 当以色列人百姓前往迦南地的时候， Maka mereka menghadapi banyak sekali cabaran ataupun halangan-halangan. 他们都面对着种种的挑战和阻挡， Seperti tidak ada air untuk diminum. 就比如说他们面对没有水喝的情况。 Sebenarnya cabaran ataupun halangan-halangan ini adalah ujian Tuhan kepada bangsa Israel. 其实呢，他们所面对的困难和挑战呢，都是神给他们的一些训练。 Malangnya orang-orang Israel, mereka tidak percaya kepada Tuhan, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. 但是呢，这些百姓呢，他们不相信神，而且他们向神来去发怨言。 Kalau kita mengkaji dalam Alkitab, 如果我们查考圣经的话， sebanyak 2 kali Tuhan pernah memberi orang Israel itu minum air dari bukit batu ataupun dari gunung batu. 神曾经2次从磐石中流出水来给百姓喝。 Kali yang pertama ialah dalam Keluaran pasal 17 ini. 第一次就是在出埃及记的17章， Dan kali yang kedua ialah tercatat di kitab Bilangan pasal 20. Bilangan pasal 20. 第二次就是在民数记的第20章。 Apakah perbezaan dalam 2 catatan ini? 这2个世界有什么分别呢？ Menurut catatan Keluaran pasal 17, 根据出埃及记的17章记载， Tuhan menyuruh Musa memukul gunung batu itu dengan tongkatnya. 耶和华是叫摩西击打磐石， supaya keluar air minuman. 用他的杖击打磐石，好叫水流出来。 Tetapi menurut catatan Bilangan pasal 20, 但是在民书记20章的记载， Tuhan menyuruh Musa supaya Musa mengatakan saja kepada bukit batu itu, maka bukit batu itu akan mengeluarkan air. 是神叫摩西对磐石说流出水来，那么磐石就流出水， Tidak perlu pukul. Cakap saja keluar air, maka keluar air. 不需要击打，只要吩咐磐石就会流出水来。 Tapi Musa mengabaikan perintah Tuhan. 但是呢，摩西却违背了神的话， Dia pukul juga bukit batu itu sampai 2 kali. 摩西击打了磐石2下， Maka keluarlah air yang banyak dari bukit batu itu. 就从磐石中有许多水流出来。 Bangsa Israel dan
ternak mereka dapat minum. 贵重和他们的兴趣都喝了水。 Tapi kesannya Musa tidak diizinkan masuk tanah Kanaan. 它的后果呢，就是摩西不被允许进入迦南地， Sebab dia tidak ikut perintah Tuhan. 因为他没有遵从神的吩咐。 Daripada peristiwa ini kita mendapat beberapa pengajaran. 在这个事迹里面，我们得到几项的教训。 Yang pertama, 第一项， bukit batu melambangkan Tuhan Yesus. 磐石或者岩石是预表主耶稣。 Mari kita lihat 1 Korintus pasal 10 ayat 2 hingga 4. 我们来看哥林多前书的第10章2到4节。 1 Korintus pasal 10 ayat 2 hingga 4. 哥林多前书的10章2到4节。 Ayat 2. 2节， Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. 都在云里海里受洗归了摩西。 Ayat 3, mereka semua makan makanan rohani yang sama. 3节，并且都吃了一样的零食。 4, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. 4节，也都喝了一样的灵水，也喝的是出于随着他们的灵磐石，那磐石就是基督。 Di sini mengatakan batu karang itu ialah Kristus. 在这里说到，那磐石就是基督。 Air melambangkan berkat Tuhan. 水就是预表神的祝福。 Tuhan Yesus adalah sumber berkat. 主耶稣就是福气的泉源， Berkat jasmani maupun rohani. 无论是肉体的福气还是属灵的福气。 Sebagaimana Tuhan memberi bangsa Israel air untuk diminum dari bukit batu, begitu juga kita hari ini Tuhan akan memberikan berkat kepada kita. 神怎样从磐石中流出水来给百姓喝，同样的，神也是今天来去祝福我们。 Mari kita lihat di kitab Yesaya pasal 48 ayat 21. 我们来看以赛亚书的48章21节。 Yesaya pasal 48 ayat 21. 以赛亚书的48章21节。 Mereka tidak menderita haus ketika ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. 耶和华引导他们经过沙漠，他们并不干涸。他为他们使水从磐石而流，分裂磐石，水就涌出。 Di sini jelas mengatakan bangsa Israel tidak menderita haus. 这里说到呢，以色列百姓呢并不干涸， Walaupun mereka melalui tempat-tempat yang tandus, tetapi dari gunung batu ataupun dari bukit batu mengalir air untuk mereka minum. 虽然他们经过了沙漠，但是呢，他们能够从磐石中或者是岩石里得到水来喝。 Begitu juga hari ini, walaupun kita mengalami begitu banyak sekali cabaran hidup, 今天同样的，我们虽然面对生活上种种的挑战， Tuhan yang merupakan bukit batu akan memberkati hidup kita.
神作为我们的磐石，他会祝福我们。 Tuhan akan menyediakan segala keperluan-keperluan hidup kita. 神为我们预备我们生活里面所需要的， Asalkan kita percaya kepada Tuhan. 只要我们相信神 Pengajaran yang kedua, 第二点， kalau kita lihat di kitab Keluaran pasal 17 ayat 6 tadi, 如果我们看回刚才的出埃及记17章的第6节， Tuhan menyuruh Musa memukul bukit batu itu dengan tongkat. 神吩咐摩西用他的杖击打磐石， Dan air akan mengalir keluar dari situ. 那么从磐石里必有水流出来。 Batu yang dipukul melambangkan penderitaan Yesus di atas kayu salib. 击打磐石就是预表呢主耶稣会在十字架上受苦。 Mari kita lihat di kitab Yesaya pasal 53. 我们来看以赛亚书的53章， Yesaya pasal 53 ayat 4 hingga 5. 以赛亚书的53章4到5节， Ayat 4. 4节。 Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. 他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被神击打苦待了。哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。 Ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. 因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。 Melalui kematian ataupun melalui penderitaan Yesus di kayu salib, 借着主耶稣在十字架上的痛苦， telah mendatangkan ganjaran keselamatan kepada umat manusia. 却为我们换来了人类的拯救。 Seperti bukit batu, bila dipukul mengalir air keluar. 就好像磐石，当它被击打的时候，它就流出水来， Sehingga umat Israel dapat meminum air itu. 使到以色列百姓呢有水可喝。 Sama juga melalui penderitaan Yesus disalib mendatangkan ganjaran kepada umat manusia. 同样的，接着主耶稣在十字架上的受苦呢，使到人类能够得到医治。 Oleh kematian Tuhan telah menebus kita dari dosa. 因为在这主耶稣的死呢，使到我们从最终受到救赎。 Berapa kali Musa memukul bukit batu itu? 摩西击打磐石几次呢？ Hanya sekali Musa memukul bukit batu itu, lalu keluarlah air. 摩西只击打了一次，磐石就流出水来。 Ini melambangkan penderitaan ataupun kematian Yesus di atas kayu salib cuma satu kali. 就说明说，主耶稣在十字架上的受刑只需要一次而已。 Mari kita lihat Ibrani pasal 9. 我们来看希伯来书的第9章， Ibrani pasal 9 ayat 28. 希伯来书的第9章，我们看28节。 Ayat 28. 28节， Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa
untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. 像这样，基督竟然一次被献，担当了多人的罪，将来要向那等候他的人第二次显现，并与罪无关，乃是为拯救他们。 Oleh itu kita mestilah menghargai kematian Kristus itu. 因此呢，我们必须要珍惜基督为我们的死， Dosa kita sudah diampuni. 我们的罪已经被赦免了。 Jangan lagi kita sengaja melakukan dosa lagi. 我们不要再一次故意去犯罪， Sebab kalau kita sengaja melakukan dosa lagi, seolah-olah kita mau menyalibkan Tuhan sekali lagi bagi kita. 如果我们故意来去犯罪的话，就好比我们要再次把主耶稣钉在十字架上。 Seterusnya kita belajar butir yang kedua. 我们再学习第二点， Orang-orang Israel bersembunyi di bukit batu. 以色列百姓呢躲藏在磐石中。 Mari kita lihat di 1 Samuel pasal 13 ayat 6. 我们来看撒母耳记上的第13章，我们看第6节。 1 Samuel pasal 13 ayat 6. 撒母耳记上13章第6节。 Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. 以色列百姓见自己危急逼迫，就藏在山洞、丛林、石窝、隐秘处和糠中。 Baik, dalam pasal 13 ini menceritakan orang Israel berperang dengan orang Filistin. 在13节这里，13章这里记载是以色列百姓与非利士人战争。 Dalam peperangan kali yang pertama itu bangsa Israel menang. 在第一次的征战里面呢，以色列是得胜的， Tapi orang Filistin ini tidak putus asa. 但是呢，非利士人却没有放弃， Mereka mengumpulkan tentara yang lebih banyak, persenjataan yang lebih banyak, dan mereka melakukan serangan kali yang kedua. 非利士人呢聚集更多的战士和兵器呢，再次来去攻打以色列人。 Jadi bila orang Israel melihat serangan yang kali yang kedua itu, mereka melihat tentara orang Filistin itu begitu banyak. 以色列人看到非利士人第二次的攻打里面呢，他们是非常的多的人数。 Kalau kita lihat ayat 5 di sini, 如果我们看第5节， adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. 非利士人聚集，要与以色列人征战，有车3万辆，马兵6000，步兵像海边的山那样多，就上来在伯亚文东边的密莫安营。 Jadi bila orang Israel nampak musuh yang begitu banyak dengan senjata yang banyak, ayat 6 mengatakan mereka lari bersembunyi karena ketakutan. 当以色列人看到他们的仇敌有这么多的人数和这么多的兵器的时候，他们就害怕了，去躲藏。 Mereka bersembunyi, diantaranya mereka bersembunyi di bukit batu. 那么当中有一些是躲藏在磐石中的。
Kemudian 7 hari kemudian orang-orang Israel keluar dari tempat persembunyian mereka. 7日之后呢，以色列人才从他们躲藏的地点出来。 Dan kita dapat melihat dalam peristiwa ini Raja Saul telah bertindak bodoh. 在这个事迹当中，我们看到扫罗就做了一件愚蠢的事， Yaitu dia memberanikan dirinya mempersembahkan korban bakaran. 就是呢，扫罗他自己来去勇敢的去献上了燔祭。 Baik, dalam peristiwa ini kita mendapat 2 pengajaran yang penting. 在这个世界中，我们得到2个重要的教训。 Yang pertama kita lihat dari pihak rakyat atau dari pihak orang Israel. 第一项就是我们从以色列百姓中的观点来去看。 Di ayat 6 tadi mengatakan mereka bersembunyi di antaranya ialah di bukit batu. 在第6节说到以色列百姓他们就既躲藏在当中的磐石中。 Sebenarnya kalau mereka tidak keluar dari tempat persembunyian itu, musuh tidak melihat mereka. 如果他们没有从他们躲藏的地方出来的话，仇敌是不能够看见他们的。 Tetapi bila mereka keluar dari tempat persembunyian, maka musuh melihat dan menyerang mereka. 当他们出来的时候，仇敌就看见他们来去攻打他们。 Kita lihat ayat 2. 我们来看第2节。 Kalau kita lihat di sini, bilangan orang Israel, jumlah orang Israel yang mengikuti ataupun yang bersama-sama dengan Saul lebih kurang ada 2.000 orang. 我们能够看到跟随扫罗去打仗的兵士只有2000而已。 Tapi kita lihat di ayat 15. 但是我们看第15节， Kemudian berangkatlah Samuel dan pergi dari Gilgal ke Gibea Benjamin, tetapi Saul memeriksa barisan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. 撒母耳就起来从吉甲上到片雅缅的基比亚，扫罗数点跟随他的约有600人。 Mula-mula 2.000 orang. 开始的时候是有2000人， Akhirnya tinggal 600 orang. 最后呢却只有600人， Kemana yang 1.400? 其余的1400人去了哪里呢？ Tentulah mereka sudah dibunuh oleh musuh. 肯定的，他们已经被仇敌杀了， Sebab mereka keluar dari tempat persembunyian itu. 因为他们从躲藏的地点出来。 Kalaulah mereka bersabar sedikit, mereka terus bersembunyi sampai Tuhan menyelamatkan mereka, tentulah mereka tidak mati. 如果他们能够忍耐一点，继续的躲藏起来，等到神拯救他们的时候，他们就不会死了。 Sebab kalau kita lihat dalam Alkitab, banyak contoh di mana Tuhan berperang bagi pihak umatnya. 因为在圣经上我们能够看到许多的例子，就是神为他的百姓来去征战。 Umat tidak perlu berperang sebab Allah sendiri yang berperang bagi pihak mereka. 百姓不需要去征战，而是神为他们来去征战。 Asalkan mereka menaruh kepercayaan kepada Tuhan, Tuhan akan bertindak bagi mereka. 只要他们信靠神，神就为他们来去征战。 Tapi oleh karena orang-orang Israel tidak percaya Tuhan, mereka di tempat persembunyian itu mereka rasa masih tidak selamat, itulah mereka keluar. 但是因为呢，这些百姓他们不相信神，他们觉得他们在
躲藏的地方还是不安全，所以他们就出来了。 Mari kita lihat Amsal pasal 3. 我们来看箴言的第3章， Amsal pasal 3 ayat 5. 箴言的第3章，我们看第5节。 Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. 你要专心仰赖耶和华，不要依靠自己的聪明。 Tuhan adalah bukit batu. 神就是磐石， Kalau kita bersandar kepada Tuhan, kita akan terlindung. 如果我们依靠神，我们就会受到保护。 Tapi kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, sebaliknya kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. 如果我们不懂得依靠神，而是依靠自己的聪明， Seperti orang Israel, mereka keluar dari tempat persembunyian, terus mereka terdedah kepada serangan musuh. 就好像以色列百姓，他们走出他们躲藏的地方，然后就把自己呢被敌人发现而被击打。 Pengajaran yang kedua, 第二个教训 dari pihak Raja Saul sendiri. 就是从扫罗王的角度。 Tadi di 1 Samuel pasal 13, Saul telah bertindak bodoh. 刚在撒母耳记上的13章，就是扫罗做了愚蠢的事。 Kita baca ayat 12. 我们看第12节。 Maka fikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. 所以我心里说，恐怕我没有祷告耶和华，非利士人下到吉甲攻击我，我就勉强献上燔祭。 Walaupun Saul raja, tapi dia tidak boleh melakukan tugas imam. 虽然扫罗是皇帝，但是他不能够代替祭司的工作。 Mempersembahkan korban ini hanya boleh dilakukan oleh para imam saja. 因为唯有祭司能够献燔祭的。 Itulah akibatnya tidak sabar, bertindak terburu-buru. 就是他没有耐心来做，冲动的来去行事。 Mari kita lihat Yesaya pasal 30. 我们来看以赛亚书的30章， Yesaya pasal 30 ayat 15. 以赛亚书的30章第15节， Ayat 15. 15节。 Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertaubat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. 主耶和华以色列的圣者曾如此说：你们得救在乎归回安息，你们得力在乎平静安稳，你们静止不可。 Di sini ada mengatakan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. 这里说到你们得力在乎平静安稳。 Sekiranya Saul tenang, dia bersabar dulu, pasti dia tidak akan bertindak bodoh. 如果扫罗他能够平静心来，然后忍耐，他就不会冲动的行事。 Pasti Tuhan akan bertindak. 肯定神会为他们来去攻击的。 Kita belajar butir yang terakhir. 我们来看最后一点， Bukit Batu adalah tempat perlindungan pelanduk. 耶和华就是我们的攻击的。 Mari kita lihat Mazmur 104. 我们来看诗篇 Mazmur 104 ayat 18. 我们看诗篇104篇的第
第18节， ayat 18. 18节， Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan. Bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. 高山为野山羊的住所，岩石为三番的长处。 Nah, di sini mengatakan bukit-bukit batu tempat perlindungan pelanduk. 这里说到岩石为沙番的长处。 Kita tahu pelanduk ini adalah sejenis binatang yang bersaiz kecil. 我们知道沙番是一种体型小的动物。 Kita tidak dapat bayangkan kalau binatang yang sekecil pelanduk dia berjalan-jalan di hutan. 我们能够想象下，如果这个沙番一个很小的，它在森林中行走， Tentulah pelanduk ini terancam, yaitu berhadapan dengan binatang-binatang buas yang lebih besar ataupun lebih ganas. 肯定这个沙番会受到其他比它更大、更凶猛的野兽来去威胁的。 Tetapi pelanduk ini adalah binatang yang cergas dan bijak. 但是呢，这个沙番是一个非常聪明的动物。 Itu sebabnya cerita-cerita rakyat selalu menggunakan pelanduk ataupun kancil untuk mereka pakai untuk cerita masyarakat. 所以呢，在民间故事中呢，常常有用这个沙番或者是绫罗来去做他们的故事。 Walaupun pelanduk ini kecil, tapi dia bijak. 虽然这个沙番很小，但是它很聪明。 Apabila dia dikejar oleh binatang buas, 当它受到其他的野兽追赶的时候， maka dia akan berlari dan berlindung di celah-celah bukit batu. 它就会逃跑，然后躲藏在岩石的缝隙中。 Mari kita lihat Amsal pasal 30. 我们来看箴言的30章， Kitab Amsal pasal 30 ayat 26. 箴言的30章第26节， Ayat 26, pelanduk bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. 沙番是软弱之内，却在磐石中造房。 Jadi kalau sebab dia bertubuh kecil, size yang kecil, bila dia masuk di celah-celah batu, binatang buas tidak dapat lagi menerkamnya. 因为沙番的体型很小，它就能够躲进在岩石中的缝隙中，那么野兽就不能够去抓它了。 Daripada hal ini kita mendapat beberapa pengajaran. 在这个诗集上，我们得到几项教训。 Yang pertama, 第一样， sebagai manusia kita juga tidak lepas daripada kelemahan-kelemahan. 我们人类是有许多的弱点， Setiap orang pasti ada kelebihan dan kekurangan. 每个人肯定会有优点和缺点。 Tetapi apabila kita berlari kepada batu karang yang hidup yaitu Tuhan Yesus, kita pasti akan terhindar daripada ancaman iblis. 但是当我们走向磐石，就是耶稣基督的时候，我们就能够脱离魔鬼的威胁。 Kalau kita lihat 1 Petrus pasal 5 ayat 8. 如果我们看彼得前书的第5章第8节， Iblis itu bagaikan singa yang mencari orang yang dapat ditelannya. 魔鬼如同吼叫的狮子寻找可吞噬的人。 Tetapi sekiranya kita bersandar kepada ataupun kita berlari kepada Tuhan,
如果我们会依靠或者是我们跑向神的时候， kita menyerahkan segala hidup kita kepada Tuhan. 我们把我们的生命交托在神的手里， Kita menuruti segala perintah 我 Tuhan. 们遵从神一切的命令， Pasti kita akan selamat daripada ancaman iblis. 肯定我们会从魔鬼的威胁当中得到安全。 Pengajaran yang kedua, 第二个教训， kita haruslah membangun hidup kita di atas Tuhan Yesus. 我们必须要建立我们的生命在神的里面。 Mari kita lihat Matius pasal 7 ayat 24 hingga 25. 我们来看马太福音书的第7章，从24节， Matius pasal 7 ayat 24 hingga 25. 从马太福音书第7章24到25节。 Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. 所以凡听见我的话，我这话就去行的，好比一个聪明人把房子盖在磐石上。 25 Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. 25节，雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子总不倒塌，因为根基立在磐石上。 Ayat 25 mengatakan hujan, banjir, angin. 在25节说到雨淋、水冲、风吹， Tiga perkara ini menggambarkan cabaran yang kita alami dalam hidup ini. 这三项的情况就好像我们在生活中所面对的种种的挑战。 Dalam hidup ini kita mengalami banyak sekali halangan. 在我们的生活当中，我们面对种种的阻碍， Misalnya penyakit, 就比如说疾病 kemiskinan, 贫穷， dan banyak lagi masalah yang akan kita hadapi. 还有种种我们所必须面对的问题。 Tetapi kalau iman kepercayaan kita diletakkan atau didirikan di atas dasar yang kuat, yaitu batu, kita tidak akan binasa. 如果我们的信仰是建立在一个磐石上的话，我们就不会倒塌， Batu itu adalah Tuhan Yesus sendiri. 因为磐石就是主耶稣基督。 Itulah sebabnya bila kita melihat orang yang mempunyai iman yang teguh, 如果我们看到那些有信心的人， apapun yang mereka alami, mereka tetap berada di dalam Tuhan. 无论他们面对的什么情况，他们仍然在神的里面。 Bagaimana kalau rumah yang didirikan di atas pasir? 那么，如果房子建立在沙土上的话， Bila banjir, angin, hujan melanda, pasti rumah itu akan roboh. 当他们面对雨淋、水冲、风吹的时候，那房子就倒塌了。 Ini karena mereka tidak meletakkan hidup mereka itu di atas Tuhan Yesus. 因为他们没有把他们的生命建立在主耶稣里面。 Sebagai kesimpulannya, 作为一个结论， mari kita lihat Ayub pasal 39. 我们来看约伯记的39章。 Ayub 39, kalau BM ayat 30. Kalau BC mungkin 27. Ayat 30. 我们看约伯第39章的第30节。 Atas perintahmu-kah Raja Wali terbang membubung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi. 27节，他因上棚在高处搭窝。 Ayat 31. 28节， Ia diam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu, dan di gunung yang sulit didatangi. 他住在山岩，以山峰和坚固之所为家。 Di sini mengatakan
burung Raja Wali. 这里说到是大鹰， Burung Raja Wali ini kalau dia terbang begitu tinggi sekali. 如果这个鹰它飞腾的时候，是它飞得非常的高， Dia membuat sarang di tempat yang tinggi, misalnya di bukit-bukit batu. 它也在高处搭窝，就好像在山岩之中， Tempat yang sukar didatangi. 就是在一个非常难以达到的地点。 Alangkah baiknya kalau pada hari ini kita mencontohi burung Raja Wali. 如果今天我们来去拿大鹰为我们的例子，是多么的好！ Burung Raja Wali membuat sarangnya di bukit batu. 因为这个大鹰它是在高处搭窝的， Jadi kita menyerahkan seluruh hidup kita itu ke dalam tangan Tuhan. 我们把我们所有的生命都交托在神的手里， Sebab Tuhan adalah bukit batu yang teguh. 因为神就是那个坚固的山岩。 Firman Tuhan sampai di sini. 我们分享道理到此。 Seterusnya kita menyanyi kidung 344. 接下来我们唱赞美诗第344首。Tuhanlah batu karangku, perlindunganku yang teguh. Kukuhkan dari bahaya, perlindunganku yang teguh. Yesuslah batu karangku yang teguh, dalam setiap pencobaan. Yesuslah batu karangku yang teguh, dalam setiap pencobaan. Tiang awan dan tiang api, perlindunganku yang teguh. Iblis datang ku tak gentar, perlindunganku yang teguh. Yesuslah batu karangku yang teguh, dalam setiap pencobaan. Yesuslah batu karangku yang teguh, dalam setiap pencobaan. Walaupun badai menerjang, perlindunganku yang teguh. Ku akan tetap setia, perlindunganku yang teguh. Yesuslah batu karangku yang teguh, dalam setiap pencobaan. Yesuslah batu karangku yang teguh, dalam setiap pencobaan. Oh batu karang surgawi, perlindunganku yang teguh. Kau penolongku selamanya, perlindunganku yang teguh. Yesuslah batu karangku yang teguh, dalam setiap pencobaan. Yesuslah batu karangku yang teguh, dalam
setiap pencobaan. Telah duduk. 大家请坐。 Untuk mengakhiri kebaktian pada sahabat ini, sekali lagi kita berdoa. 我们再次祷告，来去作为今天聚会的结束。 Dalam doa kita terus mendoakan kemajuan gereja kita. 我们在祷告中为教会的进展来去代祷。 Kerja suci yang sudah diatur seperti KKR dan sebagainya, bantu doa supaya berjalan lancar. 以及一切已经所安排的圣工，比如说领恩会，好使的一切都能够顺利的进行。 Saudara dan saudari yang lemah, yang sakit, yang dijangkiti penyakit, bantu doa supaya Tuhan mengasihani dan menyembuhkan mereka. 我们也为那些欠安的弟兄姐妹们代祷，好求神来去医治他们。 Mari kita sama-sama berdoa. 我们大家同心祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
Bukan sosial Syukur kepada Tuhan, kebaktian kita sampai di sini saja. 非常感谢神，今天的聚会到此结束。 Tuhan memberkati, sampai jumpa lagi. 愿神祝福大家平安再会。